Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak semua. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh, Ustazah. Ustazah Aisyah. Ustazah. Alhamdulillah wa syukurillah. Terima kasih pada semua kerana hadir dalam kelas Google Meet kita pada hari ini bagi subjek Al Al-Quran. Okey, sebelum itu Ustazah ingin maklumkan untuk hari ini bukan Ustazah seorang sahaja yang akan mengajar. Ustazah akan juga bersama dengan partner Ustazah hari ini iaitu Ustaz Amir bin Muhammad Nur Hasni. Assalamualaikum Ustaz Amir. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga ahlan wa sahlan kepada Ustaz Tamizi. Terima kasih Ustaz Tamizi kerana hadir dalam kelas kami. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, dan juga ahlan wa sahlan kepada Ustaz Syahid. Assalamualaikum Ustaz. Terima kasih kerana hadir dalam kelas kami. Okey. InsyaAllah sebelum kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini, mari kita sama-sama membaca doa sebelum belajar dan juga selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Oleh itu, untuk hari ini Ustazah minta kepada Amira Auni Dawisha. Ada Amira Auni Dawisha? Saya. Amir Aidawisha, dipersilakan baca doa. Dipersilakan. Tafadhali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, syukur jazilan kepada Amir Auni kerana bacakan doa tadi. Okey, insya-Allah. Sebelum kita memulakan pembelajaran kita pada hari ini, kita akan main satu aktiviti. Nak tahu tak kita nak main aktiviti apa hari ini? Tahu? Okey, aktiviti kita pada hari ini adalah, guys, saya buka presentation. Okay. Okey, nampak tak saya buka apa kat sini? Nampak. Nampak apa dekat sini? Nampak apa? Nampak nombor. Nampak nombor. Nampak nombor. Okey, alhamdulillah. Okey anak-anak semua. Kita nak main apa hari ini? InsyaAllah. Hari ini kita akan main satu aktiviti namanya aktiviti meneka gambar. Kat sini nampak kan ada nombor-nombor kan? Kat sini ada nombor-nombor. Dekat di sebalik nombor-nombor ni ada satu gambar yang terselindung dekat dalam apa kita panggil apa? Dalam aplik ni. Okey, macam mana cara mainan kita pada hari ini? Okey, sebelum itu Ustazah akan pergi kepada ini. Nampak tak yang macam ada mesin ni? Nampak. Okey. Okey anak-anak semua. Cara permainan kita adalah nanti Ustazah akan pilih satu nama daripada mesin ini. Kemudian nama yang dipilih tu Ustaz bagi untuk pelajar tersebut hanya pilih 2 nombor sahaja dekat dalam dalam kod-kod ini. Kemudian selama 30 saat sahaja anak-anak semua mesti yang dipilih sajalah akan meneka apakah gambar di sebalik
aplikasi image reveal ini? Okey, jelaskan. Ustazah bagi tahu. Jelas. Okey, dah sedia dah nak main? Dah. Okey, mari tengok. Siapakah pelajar bertuah untuk kali ini? Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Atika. Atika ada Atika? Ya, saya. Okey, Saya. Atika. Okey, dipersilakan pilih 2 nombor. Saya kata bagi tahu nombor, saya akan tekan nombor-nombor ni. 21. Okey, 20. Satu lagi? 14. 14. Mana 14? Ni dia. Okey, 30 saat dari sekarang. Cuba teka, apakah gambar di sebalik nombor-nombor ni? Halata. Tu je. Apa Yang dia? bawah tak Halata. tahu. Halata. Halata apa? Halata tarkib al-ra. Alamak, dah habis masa. Apa tu Atika Syarazi, tak apa. Boleh cuba lagi. Okey, terima kasih Atika Syarazi. Okey. Seterusnya kita, tak apa Atika Syarazi, boleh cuba lagi ya. Okey, kita pada nama yang seterusnya. Okey, siapakah yang bertuah pula kali ini? Baik. Okey, Balkis. Balkis ada Balkis? Ada Ustazah. Okey Balkis, dipersilakan nak pilih nombor apa? 36. 36, okey. Lagi? 44. 44, mana 44? Oh, ke bawah dia. Okey. Okey, 30 saat dari sekarang, cuba teka. Halata al-ra. Hata Arok. Adakah Balkis yakin? Yakin. Yakin dengan jawapan Balkis? Yakin. Alamak, dah habis masa. Minta maaf ya Balkis. Tak apa, boleh cuba lagi. Terima kasih ya Balkis. Okey, kita pergi. Siapa lagi yang bertuah pula pada kali ini? Okey, 1, 2, 3. Baik, Khairun Nisa. Khairun Nisa ada Khairun Nisa? Ada Ustazah. Okey, Khairun Nisa. Dipersilakan nak nombor apa? 50. 50, mana 50? Oh, yang ni. Okey, ada lagi? 52. 52. Okey, 30 saat dari sekarang. Dipersilakan. Halata al-ra. Yakin dengan jawapan jawab Nisa? Khairun Nisa? Yakin Ustazah. Kita ada 2 pusingan lagi ya. Oh, minta maaf ya. Saya jawapan hampir tepat tetapi bukan itu jawapannya. Okey, tidak apa-apa, tak ada masalah. Okey, kepada Hayanisa. Okey, kita ada 2 pusingan lagi. Maknanya, okey, pusingan keempat. Kita apakah bertuah pada kali ini? Baik, okey Hanis. Hanis ada Hanis?
Tak ada Ustazah. Oh, dia belum masuk lagi? Okey, tak Belum. apa. Okay, kita remove dia. Okey, seorang lagi. Oi, Ainatira ada Ainatira. Saya Ustazah. Okey, Ainatira, dipersilakan nak pilih nombor apa? Nombor 39. 39 mana? Oh ni, okey. Satu lagi? Dengan 45. 45, okey. Okey, dipersilakan 30 saat dari sekarang. Okay, cuba teka apakah gambar di sebalik nombor-nombor ini. Alamak, Ain dah habis masa Ain. Okey, tak apa Ain, boleh cuba lagi. Okey, anak-anak semua, kita ada satu lagi pusingan. Pusingan yang terakhir sekali. Kita main sebanyak 5 pusingan ya hari ini. Okey, apakah yang bertuah pula pada nama yang bertuah kali ini? Okey, terusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Alia. Alia ada Alia? Alia Zara? Saya Ustazah. Okey, Alia Zara. Dipersilakan nak pilih nombor apa dekat dalam image ni? 20. 20 mana? Ni 20. Okey, satu lagi? 19. 19. Okey. Okey, dipersilakan 30 saat dari sekarang. Cuba teka, apakah gambar di sebalik image reveal ini? Alata Tarkib Arroh. Yakin dengan jawapan Alia? InsyaAllah. Okey, baik kita lihat sebab kita dah habis 5 pusingan. Okey, 5 pusingan. Adakah benar jawapan Alia tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Okey, tanya Abang Alia kerana dapat jawab dengan baik. Tepuk kepada Alia ya. Okey, tanya Alia kerana dapat jawab dengan baik. Okey, benar. Okey anak-anak semua, insya-Allah untuk hari ini kita akan belajar subtopik yang baru iaitu dinamakan sebagai halatu tarkib ar-ra'. Kalau minggu lepas kita ada belajar satu subtopik nama dia halatu tafhimu ar-ra', iaitu keadaan yang mana ra tu dibaca secara tebal. Kali ini kita akan belajar satu subtopik iaitu halatu tarkib ar-ra', iaitu keadaan-keadaan yang mana ra tu pula dibaca secara nipis. Okey, tanya kepada semua yang cuba jawab pada hari ini. Tanya. Okey, tanpa membuang masa, Ustazah insya-Allah dipersilakan kepada Ustaz Amir untuk meneruskan pembelajaran kita pada hari ini. Dipersilakan Ustaz Amir. Sekejap Ustaz Amir, saya buka. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tak dengar suara saya bercakap ataupun rasa macam tak jelas, terputus bercakap. Dengar. Okay. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul lisani yafqahu qawli amin. Okey, baik. Sebelum kita mulakan kita punya pelajaran kita pada hari ini, saya nak sebut dulu hukum ra', ahkam ra'. Pada tajuk kamu pada kali ini adalah
tarqiq ar-ra. Dalam pembahagian hukum ra ada 4. Yang pertama adalah ra tafkhim, yang kedua adalah ra nipis yang kita akan belajar pada hari ini, ra tarqiq, dan yang ketiga adalah ra tafkhim aula, yang mana ra itu diutamakan untuk tafkhim, ditebalkannya. Dia boleh baca dua-dua tapi diutamakan untuk baca tebal. Dan yang keempat adalah ra tarqiq aula, yang mana ra itu diutamakan untuk dibaca dengan nipis. Walaupun boleh baca dua-dua tapi diutamakan untuk membaca dengan nipis. Okey, ada 4 bahagian ra. Apa yang kita nak belajar hari ini adalah bahagian yang kedua, iaitu ra tarqiq, ra nipis. Okey, semua buka muka surat 63. Buku teks muka surat 63. Semua pakai pensel ya. Pakai pensel untuk kita take note. Jangan guna pen, guna pensel supaya kita boleh padam nanti. Kita boleh hantar buku teks ke SPBT. Okey. Buka muka surat 63 dan 64. Okey, semua tengok ya. Halat tarqiqur ra. Hal keadaan tarqiq ra, menipiskan ra. Turaqqaqur ra'u fi halati taliyah. Pada menipiskan ra itu ada halat, ada keadaan yang at-taliyah, yang berikut. Kita tengok yang pertama, kotak biru, kotak kuning tu. Awalan an takuna ra maqsurah asliyah aw akanat kasratuha fi awal kalimat atau fi wasfiha atau fi akhiriha. Di mana dia punya keyword dia. Keyword dia adalah pada ar-ra maqsurah asliyah. An takuna ra maqsurah asliyah. Ra maqsurah, berbaris bawah, asliyah, yang asal. Ra maqsurah asliyah. Ra baris bawah yang asal. Asal tu apa? Baris dia tu memang asal di bawah. Sawa'u akan sama ada kasratuha fi awal kalimat atau fi wasfiha atau fi akhiriha. Sama ada ra yang baris bawah itu pada awal kalimah ataupun pada pertengahan kalimah atau pada akhir kalimah. Tengok contoh. Contoh yang pertama untuk fi awal kalimah. Untuk pada awal kalimat. Kita tengok ya, contoh ada bagi surah Al-Ma'idah ayat 67. Fama ballaghta risalatah. Okey, cuba ikut saya. Fama ballaghta risalatah. Okey, bagus. Fama Pada- ballaghta risalatah. Okey, dah. Okey, kamu tak perlu buka mic ya. Kamu ikut saja. Fama ballaghta risalatah. Risa, kita menipiskan huruf ra di situ. Ri, nampak risalatah. Kalimat risalatah. Ra itu pada awal kalimat. Ra itu ada pada awal kalimat. Contoh yang kedua pula adalah wa akhzihimur riba. Okey, semua ikut. Wa akhzihimur riba. Wa Okey, akhzihimur riba. ra itu kita baca dengan nipis. Sebab ia adalah ra maqsurah asliyah. Ia adalah ra berbaris bawah yang asli, yang asal. Kita tengok contoh untuk ra yang berada di pertengahan kalimat. Dia bagi di sini surah Al-Ma'idah ayat 38. Wasariqu wasariqatu wasariqu wasariqatu wasariqu. Ra itu pada kalimat as-sariqu. As-sariqu, ra itu berada di tengah-tengah kalimat. As-sariqu. Kita nipis sari. Macam mana kita nak cam ra kita tu nipis ataupun tebal. Bila kita sebut ri tu, mulut kita ni macam senyum macam tu. Semua boleh nampak muka saya kan? Macam tu. Ri. Wasariqu. Wasariqu. Contoh yang kedua ialah wa idza surifat absaruhum wa idza surifat kalimat surifat. Kita tengok huruf ra itu berada di tengah-tengah kalimat. Wa idza surifat nampak
kita senyum, Kemudian kita tengok hal keadaan ra pada akhir kalimat. Tengok contoh dia bagi. Kazzaba ashabul hijril mursalin. Hijrin. Kataan al-hijr. Al-hijri. Nampak ra itu berada pada akhir kalimat al-hijr. Kemudian contoh lagi dia bagi. Bi ghairi haqq. Bi ghairi haqq. Ri. Kita sebut ri. Bi ghairi haqq. Ra itu pada kalimat ghairi tu ra berada pada akhir kalimat. Okey, kita ingat balik. Keyword dia adalah ra maqsurah asliyah. Ra berbaris bawah yang asal. Tak kira dia berada di mana, awal, pertengahan maupun di akhir. Kemudian yang kedua pula, tengok astanian kotak kuning tu. An takuna ra maqsurah aridah. An takuna ra maqsurah aridah. Kita mau sebut ar-ra maqsurah aridah. Ra berbaris bawah aridah. Yang mendatang. Kenapa dia mendatang? Sebab asalnya ra itu bukannya baris maqsurah, bukannya baris kasrah. Tapi dia baris sukun. Contoh nak faham. Kita tengok pada contoh yang pertama. Wabashiril ladhina kafaru. Wabashiril ladhina kafaru. Kataan bashiril. Kataan bashiril ini adalah fi'il amal. Kataan asalnya adalah bashir. Sampaikan. Bashir. Ra itu adalah ra sukun. Bashir. Tapi selepas ra itu ada huruf hamzah wasal pada kataan alladhi. Nampak alladhi tu. Bukan alladhi tu huruf alif depan tu adalah hamzah wasal. Wa basyiril ladzina kafaru. Bashir. Apabila ra tu sukun, untuk memudahkan bacaannya, kita bariskan ra itu di baris kasrah. Bashir ladzi wa basyiril ladzina kafaru. Itu maksudnya aridah. Ra itu adalah ra sukun, kemudian kita datangkan kepadanya baris kasrah. Sama juga contoh yang kedua, wazkur isma rabbika. Wazkur. Untuk memudahkan baca, ra ni kita kasrahkan. Wazkuris. Jadilah wazkuris. Dia punya hukum adalah tarqiq. Dia nipis. Wazkuris. Nampak? Setiap kali wazkuris, kita nipiskan ra tu. Wazkuris ma rabbika. Kemudian yang ketiga, wa anzirin nasa. Wa anzirin narin. Nampak? Kita nipiskan. Okey, faham yang kedua? Hal keadaan ra tarqiq. Yang kedua itu ra maqsurah aridah. Yang pertama, keyword dia adalah ra maqsurah asliyah. Yang kedua, ra maqsurah aridah, yang mendatang. Okey, takut tu faham untuk muka surat 63. Faham yang semua? Faham. Okey, kita buka muka surat yang seterusnya, iaitu muka surat 64 untuk kategori yang ketiga. Hal keadaan yang ketiga, iaitu dia kata an takuna ra sakinah wa yakun huruf alladhi qablaha maqsuran kasran asliyan. Kata adalah keadaan ra sakinah, ra sukun, wa yakunu huruf alladhi qablaha, yang mana huruf yang sebelumnya itu adalah huruf kasrah yang asli. Huruf ra sukun itu ada huruf yang berbaris kasrah yang asli. Walaysa ba'daha. Kemudian ra itu, selepas ra itu adalah tidak ada huruf isti'la yang berbaris atas, berbaris fathah. Okay, faham? Huruf isti'la ni apa? Huruf isti'la ni huruf yang dibaca dengan tebal. Huruf isti'la ada 7. 7. Dot, to, zo,
qaf, ghin dan kha. Ada 7. Dan selepas huruf ra itu tidak ada 7 huruf ini. Selain pada 7 huruf ini, boleh. Dia akan ra itu akan dibaca sebagai ra tertib, ra nipis. Okay, faham tak tu? Dia punya apa takrif dia panjang sikit. Ra sakinah wa yakuna huruf allazi qablaha maksuran kasra asliyan. Okay, ini dah sebut huruf yang sebelum huruf ra itu mestilah huruf yang berbaris kasrah. Kemudian walaysa ba'da harful isti'la muttasil maftuhun fi kalimat wahidah. Kemudian dia terangkan pula selepas pada huruf ra itu walaysa ba'daha, dan tidaklah selepas huruf ra itu harful isti'la muttasil maftuhun. Tidaklah selepas huruf ra itu adalah huruf isti'la yang berbaris fathah pada kalimat yang satu. Ra ini kita bincangkan dalam skop satu kalimat. Pada huruf ra itu sebelumnya adalah huruf yang berbaris kasrah dan selepasnya adalah huruf yang bukan huruf isti'la. Okey, faham tak tu? Faham yang ketiga ni? Faham? Saya perlukan respon. Faham tak? Faham, Ustaz. Kalau tak faham, saya akan ulang lagi ya takrif dia. Okey, nak dia faham, kita tengok contoh yang pertama dia bagi. Contoh yang pertama dia bagi itu ila fir'auna, nampak? Perkataan Fir'aun. Kita tengok perkataan Fir'aun. Okay, pegang pensel. Kita tengok huruf ra itu. Ra sukun. Tengok pada takrif dia. Antakuna ra sakinah. Ra sukun. Kita tengok ra sukun tu, yang merah tu ra sukun. Wa yakuna harful lazi qablaha. Dan huruf yang sebelumnya maksuran. Huruf yang sebelum maksuran adalah huruf fa. Maksur. Yang berbaris bawah. Fi. Baca fa tu. Fa, fi, fir'aun. Waktu dia terangkan pula walaysa ba'da harfun isti'la. Dan selepas huruf ra itu tidak ada huruf isti'la. Ain. Ain tu bukanlah huruf isti'la. Fir'aun. Kita membaca dia dengan tarfiq. Fir'aun. Nampak? Faham tak? Kita contoh yang kedua pula. Fi miryatin. Nampak? Ra sukun sebelumnya adalah huruf yang baris kasrah dan selepasnya bukan huruf isti'la. Ia bukan huruf isti'la. Huruf isti'la saya sebut sekali lagi adalah ta, dot, to, za, qaf, ghin dan kha. Ada 7. Jadi huruf ya ni bukan huruf isti'la. Fi miryatin. Okay, semua ikut saya. Fi miryatin. Dia nampak saya miryatin. Kemudian contoh yang ketiga dia bagi istaghfir lahum. Tengok huruf sukun sebelumnya huruf fa yang berbaris kasrah, kemudian selepas huruf ra itu adalah bukan huruf isti'la. Huruf lam, bukan huruf isti'la. Maka kita baca dengan tarfiq. Istaghfir lahum. Okey, baik. Itu adalah yang ketiga. Hal keadaan untuk menipiskan ra yang ketiga. Okey, faham ya? Kita ulang balik. Yang pertama adalah ra maksurah asliyah. Dia adalah baris bawah yang asal. Kemudian ra maksur aridah yang mendatang. Kemudian yang ketiga ini adalah ra sakinah, ra sukun. Yang mana kita ingat kalau ra sukun ini, sebelum ra sukun ini ada huruf yang berbaris bawah. Kemudian selepasnya bukan huruf isti'la. Okey, baik. Itu yang ketiga. Kita bergerak kepada yang keempat. Rabi'an. Idza kan ra mutatarrifah wa mutaharrikah wa urida laha as-sukun li ajli waqaf. Okey, kat sini idza kanat, apabila ra mutatarrifah wa mutaharrikah. Dia mutatarrifah, dia berada di hujung dan berbaris. Ra itu berada di hujung dan berbaris, di hujung perkataan.
kemudian dia ada baris, wa urida laha. Kemudian kita urida, kita menggantikan huruf ro yang di hujung dan baris itu dengan baris sukun. Laha as-sukun li ajli waqaf. Disebabkan dengan kita berhenti, kita waqafnya. Wa kana huruful ladzi qablaha, dan adalah huruf yang qablaha sebelumnya adalah maqsuran. Huruf sebelum ro yang di hujung tu, huruf hujung tu, sebelum huruf ro yang di hujung tu qablaha sebelumnya adalah maqsuran, berbaris bawah, au ya sakinah, ataupun ya mati, au harfan sakinan muraqqaqan wa qablahu kasr, ataupun adalah huruf sukun yang selepas huruf sukun itu adalah huruf yang berbaris bawah. Okey, contoh. Di sini di 3 keadaan. Yang pertama nampak ayat yang kedua tu, ayat yang bawah tu, dia kata wa kana harful lazim qablaha maqsuran. Okey, garis sikit maqsuran tu au ya sakinah, ataupun ya sakinah yang kedua, ataupun ataupun harfan sakinan muraqqaqan wa qablahu kasr, ataupun huruf sukun yang mana sebelum huruf sukun tu adalah baris kasrah. Nampak ada 3 keadaan dia kata. Yang pertama maksuran, yang kedua adalah ya sakinah ataupun ya sakinah, dan yang ketiga adalah harfun sakin. Okey, kita tengok contoh untuk kita lebih faham ya. Contoh yang pertama maksur. Dia bagi contoh untuk yang pertama kita garis tadi adalah maksuran, iaitu dia bagi ayat hatta zurtumul maqabir. Bir, nampak huruf ro itu adalah ro hujung mutatarrifah wa mutaharrikah, yang hujung yang berbaris. Kemudian kita gantikan dengan sukun. Sebab apa? Sebab kita waqaf di situ. Maqabir, kita waqaf di situ. Hatta zurtumul maqabir. Bir. Sebab itu adalah sebab kita maksur. Sebab baris ro itu adalah maksur. Huruf ba itu adalah baris maksur, baris bawah. Kita tengok contoh yang kedua kita garis tadi adalah ya sakinah. Dia bercontoh di sini wa ni'man nasir. Tengok muka saya. Wa ni'man nasir. Senyum. Kita senyum. Nasir. Kita tak baca dengan nasir. Kalau kita muncungkan mulut tu maknanya bacaan kita tak tepat. Itu adalah untuk ya sakinah. Maksudnya kita tengok ro mutatarrifah wa mutaharrikah. Ro yang hujung dan berbaris ru. Ro berbaris dhammah. Kemudian sebelumnya ada ya sakinah. Tu ya sakinah. Itulah yang dibincangkan di sini, ya sakinah tu. Kemudian kita tengok contoh yang ketiga, iaitu harfun sakin al-muraqqaq. Huruf sukun yang sebelum huruf sukun tu ada perkataan berbaris kasrah. Contoh di sini dia bagi nazzalna zikr. Nazzalna zikr. Semua ikut saya. Nazzalna zikr. Macam mana cara sebut dia? Kita sebut dulu zai dengan kaf. Zik. Kemudian tambah ro sikit. Zikr. Nampak? Sebut dah zikr. Kita sebut dulu zai tu dengan kaf. Zik. Kemudian kita letak ro sikit. Zikr. Macam tu. Inilah yang terakhir kita garis tadi, iaitu sakinan muraqqaqan qablahu kaf. Sakinan muraqqaqan huruf kaf ni dia sukun, kemudian wa qablahu kasr, dan sebelumnya adalah huruf kasrah. Huruf zai itu adalah huruf kasrah. Itu. Faham tak yang komplot ni? Faham
faham? Kalau faham, sebut faham. 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 Okey, baik. Faham. Yang keempat ni saya ringkas, yang keempat ni adalah ra yang hujung yang ada baris yang di hujung dan kita gantikan dengan sukun sebab dia waqaf. Dan waqaf itu dah bergantung pada 3 keadaan pula. Yang pertama adalah maksur, yang kedua adalah ya, dan yang ketiga adalah huruf sukun. Yang sebelum huruf ra tu dan sebelum huruf sukun tu pula ada huruf yang berbaris bawah. Okey, baik. Kita pergi yang kelima pula. Yang kelima ini adalah yang special, iaitu ra al-mumalatu. Ra mumalah ataupun kita sebut sebagai imalah. Imalah, mumalatu. Ra'u mumalatu. Mumalah ni apa? Adalah dia, bahasa Kedah dia panggil senggeng, menyenggeng. Dia macam sebab dia condong. Ra condong. Kita sebut dia bukan ra kata condong. Kita sebutannya tu ada condong sedikit. Dia bukan ri, dia bukan ra. Dia re. Tu. Dia re. Kita tengok qamisan yang kelima, qamisan ar-ra'u al-mumalatu inda Hafsin an Asim an Tariq Syatibiyah. Hafs an Asim an Tariq Syatibiyah ini adalah nama imam qiraat kita. Kita baca Quran di Malaysia ini mengikut mazhab Hafs an Asim. Senang sebut mazhab Hafs an Asim an Tariq Syatibiyah. Pada Imam Hafs yang diambil bergurunya iaitu Imam Asim daripada jalan Asy-Syatibiyah. Syatibi ini adalah imam qiraat. Wa takuna fi mawdi'i wahid faqat. Dan ini ada satu sahaja di dalam Al-Quran, iaitu wahiyya fi, iaitu pada surah Hud. Pada surah Hud. Okay, tengok contoh ada pergi di situ. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala rukabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Bismillahi majriha wa mursaha. Okay, semua ikut saya ya. Bismillahi majriha wa mursaha. Kita sebut huruf ra tu dengan bunyi re. Majriha wa mursaha. Itu yang dipanggil sebagai ra al-mumalah. Ra mumalah. Kita baca sebagai tarqiq. Re. Majri. Kita re. Tarqiq ni kamu tengok. Tarqiq ni mulut kita akan jadi tersenyum. Macam tu. Majriha. Nampak? Majriha wa mursaha. Okey, semua faham ya? Daripada yang pertama, yang kedua, yang ketiga dan yang keempat. Dan yang terakhir, yang kelima iaitu imalah. Okey, faham? Faham. Okey, kalau faham, saya teruskan semula kelas ini kepada Ustazah Aisyah. Terima kasih Ustaz Amir, insya-Allah. Okey anak-anak semua, Ustazah nak tanya, ada berapa keadaan bagi tarqiq ar-ra? Ada berapa bahagian? 5. Ada berapa? 5. Ada 5. Okey. Setakat ni faham kan penerangan daripada Ustaz Amir tadi? Faham. Okey, kalau sudah faham, insya-Allah kita akan main satu aktiviti. Nak tak kita main aktiviti, main game? Nak. Main game tak? Okey, cara dia ialah kita buka ni. Okey, tapi sebelum tu Ustazah minta ada tak membawa Al-Quran? Ada bawa. Okey. Okey, semua sediakan Al-Quran. Okey, buka
muka surat 177, surah Al-Anfal. Okey, buka surah Al-Anfal semua. Okey, semua dah buka? Dah. Okey, so permainan kita adalah, di sebenarnya satu aktiviti ya, kita akan main satu aktiviti pengukuhan pembelajaran kita pada hari ini, iaitu, okay, saya buka ni. Okey, nampak apa dekat paparan skrin ni? Pin Ada nama. whale. Ada nama. Okey. Nama. Ada Ustazah, nama. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Okey, Ustazah. Ya, saya Ya, interrupt saya. sikit. Ni habis pukul 9 kan? Pukul 10, doktor. Habis pukul 10. Okey, ada 10 minit lagi. Tak apalah, saya dah ikuti apa yang anda yang Ustaz buat tadi, lama dekat apa? Pada huruf ra saja kan? Ya. Okey, tak apalah, hari ni cerita tentang fokus kepada sebutan huruf ra. Okey. Jadi mana fokus lagi kepada ra yang sebutannya tarqiq, iaitu yang berbaris kasrah. Berbaris kasrah, lepas tu berbaris sukun, lepas tu kalau yang berbaris yang tebal mana yang baris fathah dan dhammah. Sahih? Sahih. Okey, tak apalah. Yang itu maknanya sebenarnya tak ada masalah sangatlah, sebab dia maknanya pelajaran kita pada hari ini dia lebih fokus kepada mana dia mendalami lagi. Daripada 29 huruf Arab itu, dia fokus kepada satu huruf saja, dan satu huruf itu dia fokus lagi kepada satu baris saja. Betul tak? Iaitu kasrah. Dan kemudiannya ada yang sukun. Okey. Saya tak, itu mana semua pelajar faham. Okey, cuma saya nak balik yang saya nak buat soal jawab balik kepada semua pelajar. Yang ni ada 2 orang je kan? 2 orang cikgu. Ustazah, berapa orang pelajar? 15, cuma hari ni alhamdulillah seramai 14 orang hadir. Okay, mana pelajar 15 orang. Yang Ustaz tadi berapa orang pelajar? Saya yang pelajar perempuan jugalah. Tak, pelajar di bawah Ustaz lah. Ya, 10. 10, jadi 25 orang lah dalam grup ni. 25 orang. Semua pelajar perempuan lah. Dekat yang dalam semua pelajar perempuan. Okey, kat mana Ustaz pun ambil 10 orang pelajar perempuan bawah Ustaz? Saya pelajar lelaki. Tak. Sekarang ni bawah Ustazah Aisyah ada 15 orang. Yang bawah pelajar Ustaz berapa orang? Saya 10 lelaki. 10 lelaki. Tak nampak pun pelajar lelaki ke semua pelajar perempuan semua? Ada. Ada. Okey, jadi mana ada 15 pelajar perempuan, 10 pelajar lelaki lah dalam grup ni bila digabungkan ni. Okey. Ya. Okey, di segi hafazan saya sebenarnya di segi sebutan tu, maknanya di segi maharat tu, itu makna Ustaz boleh handle sendirilah. Macam mana sebutan yang terbaik. Okey, sekarang ni di segi hafazan, al-hifzu tu. Di bawah Ustazah Aisyah, okey, sepatutnya ini pelajar tingkatan 3 kan? Tak, pelajar tingkatan 2. Okey, semua tingkatan 2. Ya. Okey, sepatutnya juzuk ke berapa dah? Sepatutnya sekarang. Sepatutnya kalau ikutkan juzuk 10 lah. 9. Juzuk 9. Muka surat? Muka surat 181. 181. Okey. Berapa ramai pelajar ustazah yang di bawah tahap ni?
Yang tak sampai tahap tu. Oh, yang tak Yang- sampai. Yang tak sampai juzuk tu. Kalau tak silap, ada 2 orang dah lepas. Seorang dah juzuk 10, seorang lagi dah juzuk 9. So, lebih kurang 13 orang lagi lah. Belum mencapai lagi. Itu yang kira di segi saya sebagai pengurus pasukan, saya sebagai pengurus, Ustazah sebagai jurulatih, yang pelajar ni sebagai pemain. Saya sebagai pengurus, maknanya saya nak semuanya berjaya mengikut acuan lah. Tapi mana 13 orang ni pada 15 orang tu mana 13 orang yang tak sampai. Ya. Jadi mana itu hampir nak kata gagal kan. Okey, yang Ustaz pula 10 orang tu berapa orang yang tak sampai target? Yang tak 7. mencapai 7. Yang tak mencapai 7. Okey, jadi ada bukan something lagi, banyak many wrong lah. Okey. Jadi sekarang apa masalah dia sebenarnya? Boleh saya tahu siapa yang paling rendah sekali? Juzuk berapa? Yang paling rendah sekali? Kalau macam kelas saya, juzuk 3 lah. Paling bawah. Juzuk 3 sepatutnya juzuk 9. Ya. Mana ketinggalan jauh tu, 1/3 dah ketinggalan jauh lah. Yang Ustaz lah, yang paling bawah. Juzuk 3 juga kata. Jadi ada, okey. Boleh tak saya nak tahu sekejap mana pelajar yang lambat tu? Apa masalah dia? Saya nak tahu apa masalah dia. Kalau pelajar saya yang lambat tu tak masuk kelas lah. Contoh macam hari ni tak masuk. Okey, jadi maksud dia kat sini ialah disiplin. Masalah disiplin. Jadi sekarang ni, anda yang pilih sekolah ni dulu kan. Sekolah ni, dia dah tahu kan sekolah ni kena menghafaz kan. Jadi maknanya anda salah pilih lah. Tu ya cerita dah. Okey, siapa lagi yang masuk sini? Yang rendah. Okey, Balqis berapa Balqis? Balqis surah juzuk berapa? Juzuk 6. Mana lambat jugalah. Okey, cuba cerita. Apa masalah yang anda hadapi? Kenapa lambat? Tu ya cerita lah. Apa masalah Balqis untuk lambat sampai target Balqis? Dia macam kadang dia dia lambat masuk. Lambat masuk macam mana? Tu tak jelas. Orang biasa dengar dia tak faham tu. Bagi dengar. Nampak macam mana Balqis? Dia macam ayat senang tu boleh, ayat yang macam terbelit-belit tu dia susah sikit. Okey, dia sebenarnya tak ada ayat belit-belit sebenarnya. Ayat tak ada belit-belit, kita yang terbelit. Okey, ayat Quran ni, okey saya nak beritahu lah. Okey, Al-Quran ni dia ada 29 huruf. Itu je. Ada 29 huruf. Setiap huruf tu ada berapa? Kecuali alif, ba sampai ya, dia ada 4 dia tanda, iaitu fathah, kasrah, dhammah, sukun. Betul tak? Lepas tu dia ulang balik itu ulang balik. Cuma ada huruf-huruf yang kita sukar sikit nak sebut. Contoh huruf kha, huruf ra, huruf rin, huruf apa yang berada di mana? Di mana di halkum kita ni. Manakala huruf yang senang, amalina, macam tu lah. Naba, itu yang senang. Jadi maknanya, okey sekarang Al-Quran ni semua huruf Al-Quran semuanya diturunkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi sekarang ni yang anda, para pelajar sekalian, yang menghadapi masalah utama ni, pertama sekali anda masalah disiplin anda. Masalah disiplin. Sepatutnya anda periksa dulu, diberi masa setengah jam, di kuarantin setengah jam, anda boleh menghafaz untuk 8 baris. Kalau diberi masa 1 jam, anda boleh menghafaz 15 baris bersama satu muka surat. 1 hari, 1 jam sahaja. Tapi kalau anda lambat pick up lambat ni, anda kena tambahlah jadi 2 jam. Macam orang kalau nak pergi ke KL, kereta dia laju, kalau pada polisian ke KL lebih kurang 1 jam setengah. Itu kereta biasa. Tapi oleh kerana anda naik motor,
Anda naik motor je, motor kap. Jadi anda kena mengambil masa 3 jam atau 4 jam. Tapi sampai jugalah. Jadi anda kena lebihkan masa lah. Jadi sekarang kalau anda lambat pick up, anda kena banyakkan masa. Okey? Okey, satu lagi kalau boleh Ustazah dan Ustaz Amir dan Ustazah Aisyah, buatkan checklist. Dan untuk para pelajar ni. Okey, pertama sekali, bila diberi satu muka surat, diberi satu muka apa yang perlu dibuat. Okey, sekarang ni anda diberi masa 1 jam. Kalau anda lemah, anda jadikan 2 jam. Itu je lah. Okey, dalam tempoh 1 jam atau 2 jam itu, apa anda kena buat? Mesti anda buat. Okey, yang pertama, anda mesti mendengar bacaan tersebut. Anda dah dengar tak bacaan daripada seorang qari? Sama ada ustazah anda, ataupun ustaz anda, ataupun yang dalam YouTube. YouTube ke apa, mana kaset ke, anda dengar tak? Mana masuk tak dalam telinga anda? Satu bacaan contoh. Okey. Yang kedua, lepas tu anda baca pula. Anda baca tak sekali lalu? Lepas tu 2 kali lalu. Sekurang-kurangnya berapa kali baca? Okey, sekurang-kurangnya anda baca 3 kali. Ini saya punya guideline lah. Mana kalau anda tak buat benda-benda ni, mana memang patutlah anda tak sampai target. Okey, bila anda ada baca 3 kali daripada bagi pertama sampai bagi yang terakhir. Okey, lepas tu anda tulis menyalin semula. Menyalin semula daripada awal hingga akhir. Salin saja. Yang keempat, iaitu adakah anda tengok makna perkataan. Tengok terjemahan secara umum. Lepas tu yang seterusnya, tengok terjemahan, tengok tafsir dia. Hari ni belajar apa kisah Nabi Musa. Contoh. Lepas tu satu muka surat tu baca macam ayat ini hingga ni kisah Nabi Musa, lepas tu kisah Nabi Ibrahim dan sebagainya. Lepas tu anda kena tengok makna secara harfan biharfin. Contoh macam auzubillahi minasyaitonirrajim wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Jadi maknanya anda baca secara apa? Anda baca secara murattal, lepas tu anda baca secara berdialog. Kemudiannya anda buat analisis. Dari segi angka-angka. Okey, sekarang ni sepatutnya hari ni muka surat berapa salah? 181 doktor. 181 surah Al-Anfal. Surah Al-Anfal. Okey. Okey, saya tanya ustazah lah senang. Mana dia? Jadi mana okey, sekarang saya baru nak menghafal contoh dia. Okey, surah Al-Anfal ayat 181. Okey, surah ada 114 surah, itu yang saya dah tahu. Okey, surah Al-Anfal ni surah yang keberapa? Ini fakta. Anda kena buat analisis tu. Al-Anfal surah yang ke 8. Okey, 8 par anda sebut 8 par 114. Okey, surah Al-Anfal ni berapa ayat dia? Taklah mana kita dapat pemetaan tu, gambaran tu. Kalau tidak kan kita tak ni. 75. Okey, 75 ayat. Okey, untuk muka surat 181 ni berapa ayat ke berapa hingga ayat ke berapa? Ayat 34 hingga 40. 340. Okey, apa kisah cerita apa ni? Secara lalu cerita apa? Apa cerita dia? Cerita ni kita yang bagi tajuk. Mana kita tengok ni ataupun dalam surah dalam tafsir Al-Quran tu ada kisah. Kisah apa ni? Kisah peperangan ke apa kisah ni? Jadi para pelajar kena buat analisis tu. Buat analisis sendiri. Okey? Lepas tu buat analisis lagi ayat-ayat 34 hingga 40. Apakah permulaan ayat 34, 35, 36? Ada tak persamaan dia? Ada yang wa iz qala atau sebagainya. Jadi maknanya kena buat macam tu. Lepas tu apa lagi? Lepas tu buat analisis. Lepas tu masuk juga sebutan tadi. Sebutan ni sebenarnya itu cerita lain. Jadi maknanya kalau untuk menghafaz ni maknanya dia satu kemahiran lain. Jadi okey, apa yang mengelirukan anda kat situ? Catatkan. Tengok wa ke fa atau fa ke anda confused.
antara summa ke, antara ni ke. Jadi anda kena apalah, buat analisis. Ya, lepas tu anda bercakap seorang. Lepas tu anda buat bercakap dengan kawan. Okey, satu lagi senarai semak yang seterusnya ialah ada buat apa tak? Rakan partner. Memang dia orang ada rakan partner, Doktor. Dr. Merajaah. Nur Lailatul Umairah. Siapa rakan partner anda? Atiko. Okey, Nur Fatin. Siapa rakan partner anda? Afifah. Okey. Kamu juzuk berapa? Fatin? Juzuk 6. Okey, 6. Yang kawan kamu tu? Juzuk Tak tahu? Juzuk 6 juga. Tak tahu. Okey, seloknya rakan partner ni ialah yang setaraf dengan anda, yang sama-sama lah. Jangan seorang laju, seorang perlahan, dia jadi tak rakan partner. Jadi yang hampir-hampir sama. Okey? Jadi makna kalau anda buat segala secara semak ni, tak ada sebab anda tak boleh ni. Lepas tu setiap hari kena buat. Macam juga orang main bola. Orang main bola, dia kalau rehat seminggu, lepas tu dia suruh main bola, dia memang payah nak ni. Dia kena dia punya stamina ada kurang. Jadi anda pun kena buat setiap hari. Okey, lepas tu masalah anda ialah yang kenapa anda lambat ni sebenarnya, anda takut dengan ustazah, dengan cikgu anda. Bila takut dengan tasmik. Sepatutnya anda ready lah. Sebelum anda menghubungi ustaz atau ustazah anda kena tasmik dengan kawan anda dulu. Rakan partner, itulah rakan partner tu. Dah rakan partner dah memang dah mantap ni, barulah barulah tasmik depan ustazah. Jadi ustazah pun dengar, pun kerja dia lagi mudah lah. Laju je, okey, naik muka surat seterusnya, 182. Naik lagi, macam tu lah. Jadi maknanya sekarang ni yang kamu lambat ni sebab kamu tak buat latihan. Tak, macam-macam alasan lah, tak buat ni, tak buat ni. Kalau lambat pick up, kena tambah masa. Kalau tak sesuai tempat bising, carilah tempat yang senyap. Macam-macam cara semuanya, tak ada alasan. Okey? Jadi itu saja. Jadi saut cabaran ya. Saut cabaran para pelajar sekalian, SME. Nama kamu sekolah hebat, smart. Smart Camp. Tapi tak tahulah Smart Camp. Lepas tu pengetua pun hebat. Siapa nama pengetua? Ustaz Nasaruddin Hashim, betul? Kawan saya. Okay, salam kat dia. Jadi saya lah nak dia apa kepakaran lah. Ustaz Nasaruddin pakar dalam bidang apa? Dia mahir bahasa Arab. Dia ada bahasa Arab. Jadi maknanya pelajar kamu belajar Quran ni belajar fokus bahasa Arab. Lepas tu tasmik depan dia. Lepas tu dia akan kalau kamu tasmik depan dia sekejap dia akan hafaz. Walaupun dia bukan hafaz Quran, tapi oleh kerana dia faham bahasa Arab, lama dia pun cepat. Dia dah hafaz lah. Ustaz Nasaruddin. Sejak masuk sekolah tu, kalau sebulan satu juzuk dia dah boleh khatam lah kan. Okey. Jadi mana satu cabaran kepada anda. Boleh? Smart Camp. Nama Smart Camp apa tu di audition pula. Jadi maknanya sepatutnya anda akan lebih cemerlang. Jadi saya doakan kepada adik-adik sekalian supaya terus cemerlang Terus cemerlang insya-Allah. Boleh. Akilah mana Akilah? Ada Akilah. Akilah tak ada, tak ada Akilah kat sini. Tak ada Akilah. Atikah. Atikah. Atikah buat juzuk berapa sekarang? Saya baru masuk juzuk 8. 8. Sikit lagi. Dia kena apa? Sepatutnya 9 kan? Kamu tasmik depan ayah kamu, Ustaz Syairozi. Ayah kamu okey lah, sihat? Ayah kamu dah sihat tu? Luka dah kering dah. Dah kering, alhamdulillah. Jadi tapi maknanya nanti masuk hospital balik. Lepas tu kamu baca kalau kamu tasmik depan dekat tangan tu, yang mana yang ni insya-Allah cepat. Dengan berkat Al-Quran nanti cepat lagi. Okey? Insya-Allah salam kat dia, mana semoga dia cepat sembuh. Okey. Jadi semua para pelajar saya doakan agar anda semua cepat menghafaz Quran dan dipelihara. Dan bukan sekadar cepat bukan cepat hafaz dan cepat lupa. Mana cepat hafaz dan mana terjagalah. Saya doakan anda semua. Jadi teruskan di bawah Ustazah Aisyah dan juga Amir. Okey, ada soalan lagi siapa guru pembimbing tu?
Ustaz apa? Ustaz, siapa guru membimbing? Ustaz apa? Saya Ustaz Tarmizi, Ustaz Ustaz Amni Aswar. dengan Ustaz Syahid. Ustaz Syahid. Ustaz Syahid. Okey, salam kat Ustaz Syahid. Okey. Okey. Sekian, wassalamualaikum. Saya mohon maaf kalau menyinggung perasaan para pelajar sekalian. Kena ini cabaran saya ni. Saya doakan anda untuk berjaya dengan cemerlang dalam SPM. Sebab bukan sekadar SPM saja, mana hafiz Al-Quran dan cemerlang dalam SPM. Dan berjaya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih doktor. Okey, baik. Kita pun dah lebih dari pukul 10. Macam mana Ustaz Aisyah? Nak sambung ke yang tadi? Tak payah. Rasanya tak payahlah. perlu kot sebab dah terlebih masa dah ni. Tak apa, insyaAllah kita akan lain kali kita akan main aktiviti lagi. Alhamdulillah kita sudah menghabiskan salah satu subtopik dalam hukum rock. Terima kasih kepada semua kerana hadir dalam kelas kita pada hari ini. Okey, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, sekali lagi saya minta kepada Amira Auni untuk membacakan doa tasbih kafarah dan surah Asy. Silakan Amira Auni. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahu alazim. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, syukur jazilan kepada Amira Auni. Okey, terima kasih semua. InsyaAllah kita sambung pembelajaran maharat kita pada minggu depan. Okey, itu saja pada hari ini. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Sebelum tu saya nak cakap terima kasih pada Ustaz kerana sama-sama mengajar dengan saya pada hari ini dan juga kepada secara pembimbing kami dan juga guru-guru pembimbing kami. Terima kasih kepada Ustaz Tarmizi dan juga Ustaz Syahid dan juga Dr. Abdul Razak bin Abdul Cik. Okey, itu pada hari ini. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustaz. Sama-sama.